Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama-sama rakan pembentang saya akan mempersembahkan satu pembentangan mengenai kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna. Baiklah, sebelum itu saya akan memperkenalkan setiap ahli kumpulan pembentang. Okey, antara ahli kumpulan kami ialah Saudari Nur Fathin binti Zaki, Saudari Siti Zulaikha binti Ahmed, seterusnya Saudari Nazifah Syuhada binti Alias dan saya sendiri, Ainin Mardiah Najwa binti Rosli. Kami akan berkongsi kepada anda semua, para pensyarah, pelajar-pelajar tentang pengalaman kami dalam melaksanakan tugasan dalam EDUP 3033 dan PIMK 3052. Kami juga akan berkongsi tentang konsep clarity dan the big idea. Okeylah, saya akan berkongsi tentang pengalaman yang diperoleh sepanjang melaksanakan tugasan ini. Kami telah pecahkan pengalaman kepada dua itu dari segi kemahiran baru yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan ini dan seterusnya cabaran yang kami tempuhi untuk dalam tempoh menyiapkan tugasan ini. Okey, dari segi kemahiran baru iaitu kami telah berjaya menghasilkan satu kit pembelajaran yang efektif. Dulu kami sebagai pelajar, sebagai murid, kami hanya mendapat daripada guru kami menunjukkan kit pembelajaran. Jadi dari sana itulah. Dan kali ini kami diberi peluang untuk menghasilkan satu kit pembelajaran kami sendiri. Itu merupakan kemahiran barulah. Daripada tak tahu, jadi macam kita belajar dulu macam mana nak buat. Itu kemahiran baru kami. Terima kasihlah. Kami memberi peluang untuk kami menghasilkan satu kit pelajaran. Okey, seterusnya kemahiran kami dari segi dapat mengaplikasikan permainan dalam pembelajaran bagi menggalakkan murid mempraktikkan kecerdasan emosi dan menguruskan emosi dengan baik. Contoh permainan yang kami laksanakan seperti kuis. Kami telah menyediakan kit pelajaran dalam secara atas talian menggunakan aplikasi Word Wall. Okey, itu merupakan kuis. Kuis itu kuis yang menarik dari segi rangkai kata. Kami pilih topik rangkai kata. Jadi dengan di kuis tu, murid yang kadang-kadang ada yang agak bosan dengan belajar, baca buku, belajar teori. Murid yang mengantuk, tak berminat untuk belajar. Dengan adanya kuis ni, mereka sukakan persaingan secara sehat. Macam mana nak dapatkan markah tinggi. Jadi emosi mereka berubah. Jadi mereka lebih gembira, rasa macam teruja sangat untuk belajar dengan adanya kit pembelajaran ni. Okey, seterusnya kemahiran baru yang kami peroleh ialah dapat memperoleh pengetahuan baru dari segi dulu kami tak tahu macam mana nak buat kit pelajaran. Jadi kami perlu buat banyaklah rujukan sebagai panduan dari video-video dalam YouTube, Facebook, dan kami buat search banyak benda lah untuk mendapat pengetahuan macam mana nak hasilkan kit pelajaran, macam mana untuk mengaitkan dengan emosi murid supaya mereka teruja dan rasa suka untuk belajar. Jadi itu kemahiran baru kami lah kami dapat. Macam mana contohnya pada kit pelajaran kami yang kami hasilkan itu ringkat. Macam mana kita akan belajar macam mana nak lipat kertas tu supaya kertas tu kukuh. Kertas tu selalu macam agak tak kukuh kan, dia lembik kan. Macam mana kami nak kukuhkan dia. Itulah pengalaman yang kami peroleh. Okay, seterusnya dari segi cabaran yang kami tempuhi untuk menyiapkan tugasan ni ialah pemilihan bahan atau kekangan sumber bahan untuk hasilkan. Disebabkan sekarang kan pandemik COVID-19, jadi kita perlu jaga SOP, kurangkan keluar. Jadi kami agak sukar lah untuk keluar dan mencari bahan. Jadi kami pakai apa yang ada untuk hasilkan. Kami dah hasilkan kit pelajaran dari secara maujud atau sisi bahan pada kad macam tu. Dan kami juga ada buat kit pelajaran secara atas talian iaitu quiz. Jadi dua-dua ada bahan di depan macam secara maujud dan secara atas talian. Itu memang membantu murid lah.
Okey, dari segi pemilihan bahan ni memang agak sukar sebab tak boleh keluar kan. Jadi kami pakai apa yang ada je. Kertas untuk yang mudah didapati, kertas, tali. Bahan terpakai lah. Apa yang mudah dijumpa. Macam tu. Okey, seterusnya dari segi cabaran kami itu kekurangan masa. Waktu PBS, jadi macam kita perlukan masa di sekolah. Lepas tu kami juga perlu menyiapkan tugasan ini, perlu memilih, mencari masa yang sesuai untuk menyiapkan tugasan ini. Dari segi sebelum ni kelas, kami juga ada kerja kursus perlu disiapkan. Jadi agak ada kena masa lah, tapi kami sahut cabaran ini dengan baik. Kami buat dan menghantar tugas ini pada masa yang ditetapkan. Alhamdulillah. Okey, seterusnya antara cabarannya ialah mengimplementasikan elemen-elemen yang telah dipelajari dalam satu kit pelajaran. Kita dalam EDUP 3033 murid dan pembelajaran banyak kita belajar teori, kaedah pengajaran dan sebagainya. Baik, kita belajar macam mana kita nak kaitkan semua sekali dalam satu kit pembelajaran. Kit pelajaran juga kami mendapat inspirasi daripada ilmu yang kami peroleh dalam pembelajaran PIMK 3052, seni dalam pendidikan. Macam mana warna tu untuk menarik minat pelajar, warna apa yang sesuai digunakan, macam mana perlu diletakkan audio muzik untuk menarik minat murid. Dan perlu bayangkan dalam satu kit pelajaran kami perlu memasukkan teori pada masa sama supaya pada masa sama kami perlu hasilkan kit pelajaran yang dapat membantu murid mempraktikkan kecerdasan emosi dan mengurus emosi dengan baik. Itulah antara cabaran yang kami tempuhi. Jadi pengalaman kemahiran baru dan cabaran ni sangat membantu kami dan kami bersyukur sangat diberi peluang untuk menghasilkan kit pembelajaran. Okey, seterusnya akan diteruskan lagi dengan pembentang seterusnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zulaiha binti Ahmed akan meneruskan pembentangan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna ini dengan The Big Idea, iaitu EDUP 3033 murid dan pembelajaran dan PIMK 3052 seni dalam pendidikan. Baik, untuk The Big Idea bagi kedua-dua subjek ini adalah penggunaan kit pembelajaran dalam norma baharu. Okey. Untuk EQ bagi EDUP 3033 adalah bagaimanakah penghasilan kit persembahan dan perancangan PDPP. Perancangan PDP dapat membantu pengurusan emosi murid berdasarkan situasi semasa. Baik, kita pergi kepada nombor 2 seperti dalam slide. Nombor 2, nombor 3 dan nombor 4 adalah hasil pembelajaran bagi EQ EDUP 3033 yang telah saya bacakan tadi. Okey, bagaimanakah penghasilan kit persembahan dan perancangan PDP dapat membantu pengurusan murid, iaitu dengan bila adanya kit pembelajaran dapat memudahkan murid untuk mengingat. Contohnya, seperti mana kit persembahan yang telah kami hasilkan, iaitu dalam bentuk ringkat, kuis dan sebagainya. Dan bila adanya nota bergambar dapat memudahkan murid untuk mengingat tajuk yang telah kami pilih untuk menghasilkan kit persembahan, iaitu tajuk rangkai kata. Okey, seterusnya dengan adanya kit persembahan dan perancangan PDP yang dapat membantu pengurusan murid ni, ia dapat menyerapkan pengetahuan serta kemahiran yang mana tidak semestinya ada nota ni kita hanya baca nota je, tak. Sebagaimana kita tahu, bila adanya nota dan uji minda, ia dapat menyerap pengetahuan dan kita punya kemahiran. Dan murid dapat menyerap juga kemahiran dari segi kemahiran teknologi dan sebagainya yang berkaitan dengan kit persembahan yang telah kami hasilkan.
Baik, akhir sekali, penghasilan kit persembahan dapat menjadikan PDP iaitu pengajaran dan pembelajaran yang lebih seronok. Hal ini kerana sebagaimana yang kita tahu, tidak semua guru yang mempunyai kemahiran untuk menghasilkan kit persembahan yang dalam bentuk teknologi, dan ia menyebabkan murid akan mudah bosan untuk belajar. Sedangkan kita sebagai guru ataupun bakal guru, kita perlu menghasilkan satu bahan bantuan mengajar yang menyeronokkan dan menarik bagi menarik minat murid untuk menuntut ilmu dan mendalami ilmu pengetahuan yang lebih bermanfaat. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita beralih pula kepada apa yang dipelajari bagi tugasan EDUP 3033 dan PMK 3052. Okey, untuk EDUP 3033, apa yang kami dapat pelajari adalah dengan membentangkan perancangan aktiviti PDP menggunakan pendekatan, strategi dan kaedah pengajaran masa kini serta mencadangkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Manakala bagi PMK 3052, apa yang kami dapat pelajari adalah dengan dapat mempersembahkan aktiviti seni dalam pendidikan dengan menggunakan kit persembahan bagi pendidikan Islam sekolah rendah. Baiklah, seterusnya bagaimana kita tahu apa yang dipelajari. Okey, yang pertama, kita dapat menjelaskan dan menerangkan semula, iaitu menerangkan semula kit pembelajaran yang dihasilkan kepada murid. Okey, selepas itu terhasilnya kit pembelajaran. Okey, bila kita dah dapat jelaskan dan terangkan semula, terhasillah kit pembelajaran yang dapat membantu murid dalam PDP dengan lebih berkesan. Contohnya melalui kit pembelajaran kita tu, kita dapat membantu PDP murid dengan lebih berkesan lah. Dan seterusnya dapat merancang kaedah pengajaran masa kini yang bersesuaian dengan murid pada abad masa kini, iaitu abad 21. Di samping itu, ia juga bersesuaian dengan pandemik COVID-19 yang melanda kita. Kerana kit pembelajaran yang dihasilkan ini adalah dalam berbentuk digital dan manual yang bersesuaian dengan situasi sekarang lah, yang boleh diaplikasikan kepada murid. Kit pembelajaran yang dihasilkan ini bersesuaian dengan situasi kita, iaitu pandemik COVID-19 ni, secara digital dan secara manual. Dia dapat membantu murid dalam PDP mereka dengan lebih berkesan. Baiklah, seterusnya akan sama pula dengan kompetensi pembelajaran bermakna, itu dengan mengaitkan 6C. 6C itu critical thinking, creative thinking, collaboration, communication, character dan citizenship. Okey, yang pertama iaitu critical thinking, iaitu pemikiran kritis. Pemikiran kritis adalah sebahagian daripada kemahiran berfikir yang dapat membantu manusia menyelesaikan satu masalah dengan berkesan dan menyesuaikan diri dengan persekitaran. Okey, dalam pemikiran kritis, berdasarkan tugasan yang diberikan, murid dapat berfikir di luar kotak atau berfikir secara kritis untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Contohnya dengan kami telah menyediakan satu kit pelajaran iaitu kuis secara atas talian. Okey, untuk menjawab soalan kuis itu, murid perlu berfikir secara kritis. Kami juga menyediakan permainan uji minda pada ringkat kit pelajaran yang kami sediakan, iaitu murid perlu melihat pada gambar dan berfikir apa yang ada pada gambar itu. Okey, itu yang dikaitkan dengan critical thinking. Seterusnya creative thinking, iaitu pemikiran secara kreatif. Pemikiran kreatif adalah kecekapan menggunakan minda untuk menghasilkan idea yang baru, asli
luar biasa, pelbagai dan bernilai. Kit pelajaran yang dihasilkan juga mengaitkan tentang pemikiran secara kreatif. Murid perlu akan kreatif untuk menjawab soalan yang diberikan ketika sesi uji minda, dan seterusnya. Dari segi nota yang kami telah menyediakan nota ringkas untuk mudah murid fahami. Jadi murid akan berfikir secara kreatif macam mana nak faham apa yang ditunjukkan ke dalam slide itu, slide PowerPoint. Okey, seterusnya collaboration. Collaboration ialah kolaborasi. Adalah satu proses yang melibatkan kerjasama oleh beberapa individu dalam satu kumpulan atau pasukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dan sekaligus melahirkan kepercayaan antara ahli-ahli yang terlibat. Okey, dalam tugasan yang diberikan juga mengaitkan murid perlu melakukan tugasan secara berkumpulan. Jadi dengan ini kita dapat melihat bagaimana murid itu berkolaborasi atau bekerjasama dalam kumpulan dan untuk menjawab apa soalan diberikan, menyelesaikan masalah yang diberikan untuk mereka selesaikan, macam mana perlu atasi masalah itu secara berkumpulan. Jadi kita dapat lihatlah kerjasama antara mereka. Okay, seterusnya communication. Kemahiran komunikasi adalah penting dalam proses penyampaian maklumat, perkongsian pendapat dan interaksi antara dua pihak. Jadi membantu murid lah. Ada murid yang sukar bergaul kerana masalah komunikasi. Okey, dengan ini dapat melatih murid untuk berkomunikasi dengan rakan sekelas, termasuklah guru-guru juga, macam mana murid tu dah beranikan diri, ada keyakinan untuk berkomunikasi. Okey, seterusnya karakter, iaitu perwatakan. Watak adalah satu corak tingkah laku, fikiran dan perasaan berdasarkan prinsip-prinsip kekuatan moral dan integriti. Dari segi perwatakan ni, maksudnya tingkah laku murid, cara dia berfikir, cara mereka meluahkan perasaan berdasarkan prinsip kekuatan moral yang mereka perolehi. Jadi contohnya ada murid yang membuat masalah dalam kelas atau membuat kesalahan disiplin. Kerana apa? Kerana mereka ingin meluahkan perasaan mereka. Mungkin mereka rasa marah atau sedih. Jadi mereka akan menunjukkan tingkah laku yang sedemikian untuk menunjukkan macam mana perasaan mereka sebenarnya. Okey, seterusnya ialah C yang keenam ni, yang terakhir, iaitu citizenship, itu kenegaraan. Iaitu merujuk kepada sikap patriotisme dalam diri, iaitu cinta akan negara dan identiti nasional. Di sekolah kan ada yang sekolah kebanyakannya, majoritinya masyarakat Melayu. Ada juga sekolah yang bercampur, ada Melayu, ada kaum Cina, ada kaum India dan sebagainya. Jadi itu menunjukkan kekuatan melahirkan rasa cinta terhadap antara satu sama lain, dari segi perpaduan, cintanya kepada negara, ada sikap patriotisme, rasa sayang dan cinta kepada tanah air. Okey, jadi murid akan menghormati antara satu sama lain, tidak menyentuh apa-apa isu yang sensitif. Guru juga memainkan peranan untuk menggalakkan semangat patriotisme dalam diri murid-murid itu. Okey, itu saja yang berkaitan dengan 6C dalam kompetensi pelajaran bermakna. Baiklah, seterusnya akan disambung pula oleh pembentang seterusnya. Dipersilakan. Okey, baiklah. Bagaimana penggabungan kursus-kursus EDUP 3033 dan PIMK 3052 membantu diri anda yang menjadi pelajar atau guru yang lebih baik? Okey, bagaimana? Dengan cara guru akan menjadi lebih kreatif dan inovatif. Ini kerana kita di abad 21 ni, kita akan melahirkan guru yang lebih kreatif dan inovatif lah, yang lebih maju ke hadapan. Sebagai contoh, melalui kit pembelajaran yang dihasilkan tu dapat membantu secara tak langsung, dapat membantu
PDP dengan lebih berkesan lah. Contohnya dalam seni dalam pendidikan kan. Seni dalam pendidikan tu dapat bantu PDP kita. Murid kan lebih suka benda-benda yang warna-warni, yang berbentuk muzik dan sebagainya kan. Jadi melalui itu guru akan menjadi lebih kreatif dan inovatif dan meningkatkan lagi keberhasilan PDP dalam kalangan pelajar. Okey, seterusnya menggalakkan pemikiran luar kotak dalam menghasilkan BBM untuk keberhasilan PDP. Okey, kat sini kita dapat tahu bahawa melalui penggabungan dua-dua kursus ini dapat menghasilkan pemikiran luar kotak. Kita kan di abad 21 kan. Jadi pemikiran kita akan berada di luar kotak. Dan menghasilkan BBM untuk keberhasilan PDP. BBM ni tujuan dia untuk bantu sedikit sebanyak dalam PDP murid. Ini kerana murid lebih suka akan benda-benda yang mereka dapat lakukan lah. Dan yang terakhir, pengaplikasian teori dalam proses PDP untuk kemenjadian murid. Okey. Murid bukan sahaja mengetahui akan seni dan sebagainya. Murid akan mengaplikasikan teori dalam pembelajaran mereka. Bukan sahaja teori, malah kemahiran. Kemahiran lah, maksudnya murid dan guru akan dapat aplikasikan teori dan kemahiran dengan secara tak langsung dalam proses PDP untuk kemanjadian murid. So di sini guru akan guru akan menjadi lebih majulah untuk kemanjadian murid. Sekian, terima kasih.